Siapa dia orang celaka? Kata ulama, orang celaka ialah hari ini lebih teruk daripada kemarin. Kemarin teruk sudah ulahnya, nasibnya teruk sudah kemarin, tapi hari ini lagi teruk daripada kemarin. Itu orang celaka. Orang terpedaya macam mana? Orang terpedaya hari ini sama saja macam kemarin, tidak ada perubahan. Itu orang terpedaya. Tapi ciri-ciri orang yang cemerlang hari ini lebih baik lagi daripada kemarin. Hari ini lebih baik lagi daripada kemarin. Ini ciri-ciri orang yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para sahabat-sahabat menjawab. Dan walau bagaimanapun macam mana saja, kita ni mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan majlis kita ni pada pagi ini sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita perhatikan majlis macam mana ini disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebahagian daripada taman-taman syurga di dunia. Dan alhamdulillah kita ni digerakkan hati kita ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri majlis-majlis macam mana ni. Maksudnya ada sebab, ada tujuannya, pasti ada hikmah di sebalik kenapa Allah takdirkan kita ni berada di tempat ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ni bersama. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seperti mana yang diamanahkan kepada saya pada pagi ini, tajuk tazkirah yang ingin disampaikan ialah istiqamah meraih redha Allah. Istiqamah meraih redha Allah. Jadi kalau kita lihat tajuk ini, barangkali sudah sinonim bagi kita mendengar. Istiqamah meraih redha Allah. Kita ni sudah selalu mendengar perkataan istiqamah, dan kita ni selalu sudah mendengar maksud redha Allah. Tapi kadang-kadang kita ni tahu, tapi kita ni tidak menyedari. Inilah yang sering berlaku dalam kehidupan kita ni. Jangan terjauh. Contoh saja solat. Apabila sebut pasal solat, semua orang tahu solat itu hukumnya apa? Wajib. Tapi berapa ramai yang sedar solat itu wajib? Maksudnya tahu dan sedar adalah dua perkara yang berbeza. Tahu cuma berada di akal saja, tapi sedar dapat dirasakan di dalam hati. Orang yang tahu indah semestinya membuat, tapi orang yang sedar pasti akan membuat. Sebab itulah dalam kehidupan ini kita ini disuruh istiqamah. Kita ini disuruh untuk mencari redha Allah dalam kehidupan kita ini, semata-mata untuk ingin mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Bahkan kita ini sering berdoa dalam doa kita ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang tahu doa tu. Terus kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang tahu doa tu. Tapi tahu kita maksudnya? Tahu maksudnya? Maksudnya ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi kalau kita ni lihat akan makna doa tu tadi, kita ni mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan tadi kebaikan di dunia ni dan kebaikan di akhirat, dan kita minta dijauhkan daripada azab api neraka. Tapi untuk mencapai kebaikan di dunia, untuk mencapai kebaikan di akhirat dan dijauhkan daripada azab api neraka, kita ni perlu mencari redha Allah dalam kehidupan kita ni. Tanpa redha Allah, kita tidak akan dapat mencapai semua tu. Jadi macam mana caranya kita akan mencapai? Sebelum itu cuba kita fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan istiqamah. Apa dia istiqamah? Istiqamah ini berasal daripada perkataan Arab. Dia ambil daripada perkataan istiqamah yang bermaksud tetap teguh mengikuti satu jalan, atau dengan kata lain yang biasa kita dipakai ialah konsisten. Konsisten, berterusan. Itu dimaksudkan dengan istiqamah mengikut pendapat kita ni, kefahaman kita ni. Cuma kadang-kadang ramai di kalangan kita ni melihat istiqamah itu dengan tafsiran yang salah. Istiqamah itu sama saja.
atau mengikut pandangan Ketani. Tapi sebenarnya bukan macam itu. Istiqamah itu sebenarnya berterusan, tapi semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat dan semakin meningkat. Itu istiqamah. Bukannya berterusan ada perubahan. Bukan. Istiqamah itu tadi kata saya, ia semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Sebab itulah hukama membahagikan manusia ini terbahagi pada 3. Sebab itu hukama membahagikan manusia ini terbahagi pada 3. Satu, orang yang celaka. Yang kedua, orang yang terpedaya. Dan yang ketiga ialah orang yang cemerlang. Siapa dia orang celaka? Kata hukama, orang yang celaka ialah hari ini lebih teruk daripada kemarin. Kemarin teruk sudah ulahnya, nasibnya teruk sudah kemarin. Tapi hari ini lagi teruk daripada kemarin. Itu orang celaka. Orang terpedaya macam mana? Orang terpedaya hari ini sama saja macam kemarin. Tidak ada perubahan. Itu orang terpedaya. Tapi ciri-ciri orang yang cemerlang hari ini lebih baik lagi daripada kemarin. Hari ini lebih baik lagi daripada kemarin. Ini ciri-ciri orang yang cemerlang. Dan inilah yang ingin dicapai dalam kehidupan kita ni. Istiqamah yang kita ingin buat itu ialah istiqamah yang terus meningkat, mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukannya semakin menurun. Hari ini sembahyangnya bukan main. Lima waktu tu dibuat, kemudian ditambah lagi dengan solat duha, kemudian lagi sembahyang tahajud, macam-macam sembahyang dibuatnya hari ini. Sudah esok hilang. Ini bukan istiqamah. Ini bukan istiqamah. Kalau boleh, apabila kita buat sembahyang itu sebanyak mana kita mampu, semakin meningkat, semakin dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin dicapai. Sebab itulah dalam Islam kita ni diseru untuk mencapai kejayaan sebanyak 5 kali. Dalam apa? Dalam azan, seruan azan. Hayya 'alal falah. Baru saya menyebut ayat falah, menaung selajur. Apa maksudnya ayat falah? Marilah kita ni menuju kejayaan ataupun kemenangan. Kata ni disuruh setiap hari, tapi kita dengarkannya. Indah kata ni hayati. Macam mana kita ni akan berjaya? Dekatkan diri kita ni kepada Allah. Allah sentiasa menyuruh kita ni mendekatkan menuju kepada kecemerlangan. Tapi kita ni umat Islam ni kadang-kadang lalai dengan seruan itu, sehingga kita ni lupa untuk mencapai kecemerlangan seperti mana yang dituntut oleh agama. Sebab itu kita ni perlu istiqamah itu berterusan, tapi semakin meningkat dan semakin meningkat. Okey, tadi tajuk saya istiqamah meraih redha Allah. Redha Allah ni apa maksud redha Allah? Kita ni mencari sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah redha Allah. Alhamdulillah, hari ini kita ni hadir dalam satu majlis yang penuh dengan kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu jalan untuk kita ni mencari redha Allah. Dan contohnya tadi mendengar selawat, masya-Allah, sudah pun suara lawa, alunan cantik, menyentuh hati. Ini salah satu cara untuk kita ni meraih redha Allah. Banyak lagi, tadi mendengar tazkirah pun salah satu cara untuk kita ni meraih redha Allah. Dan banyak lagi perkara untuk kita ni mencari ataupun meraih redha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Dan salah satu caranya ialah perlu kita ni lihat, hormati, sayangi kedua ibu bapa kita ni. Yang ada masih ibu bapa, ambillah peluang. Sebab apa kita ni perlu kasihi dan sayangi kedua ibu bapa kita ni? Sebab redha Allah terletak atas redanya kedua ibu bapa kita ni. Inilah yang sering berlaku. Saya ambil satu kisah. Ada seorang pernah berjumpa dengan saya, mengadu mengenai dengan masalah kehidupannya. Ia kaya. Terus terang saya beritahu, ia kaya. Ia mengadu kepada saya, katanya, "Ustaz," katanya, "saya ninya harta ada, rumah ada, kereta ada, isteri cantik, anak pun pandai-pandai, tapi hatiku dah pandai tentram, Ustaz," katanya. Jadi saya pun bagi nasihat ke dia, mencadangkan banyakkan bersedekah, sembahyang tahajud dan sebagainya. Kemudian dalam masa 3 minggu ia datang semula, "Ustaz, masih lagi," katanya, "hatiku dah tentram."
Jadi saya pun menjalankan sesi kaunseling sama ke dia. Kurik. Akhirnya saya beritahu macam mana. Baik tak kau telefon bapa ataupun mamamu kalau masih ada. Telefon bapa ataupun mamamu kalau masih ada. Kenapa Ustaz katanya? Kata saya telefon saja. Apa yang patut kau buat? Bagi tahu bapamu ataupun mamamu, Pak, Mak, aku minta maaf. Mungkin ada dosa-dosaku yang pernah aku buat sebelum ini menyebabkan kita tersinggung. Itu saja saya suruh. Kemudian lama dah jumpa. Barangkali sudah tahun 8-nya tu baru saya jumpa ke dia. Ia jumpa saya, salam, terus palok saya. Saya heran. Kenapa kau palok saya ni, kata saya. Kenapa kau palok? Terima kasih Ustaz. Benar. Pasal barangkali ada dosaku katanya sama bapaku sama mamaku sehinggakan hatiku tidak tentram. Tapi alhamdulillah setelah Ustaz beri nasihat hari itu untuk menghubungi bapa mamaku, minta maaf saja. Masa itulah rahmat keberkatan Allah datang kepada saya sehinggakan hati saya merasa tenang. Itu salah satu hikmah. Sebab itu dalam kehidupan kita ni, jangan tanya dulu mengapa hatiku tenang, jangan salahkan orang lain dulu. Cuba minta maaf dulu kepada bapa mama. Barangkali redha Allah hilang disebabkan kita ni menyakiti hati kedua ibu bapa kita ni. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, macam mana Ustaz? Bacakan banyak doa, bacakan ayat Quran, sedekahkan kepada ibu bapa kita ni yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita ni dan insya-Allah kita ni diangkat menjadi anak soleh. Insya-Allah mudah-mudahan redha Allah pun datang kepada kita ni.